Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, kita bertemu lagi untuk meneruskan sesi pembelajaran kita pada minggu ini. Baik. Untuk kali ini kita telah masuk ke tajuk baharu unit 27, manfaatkan kemajuan teknologi. Maksudnya gunakan kelebihan teknologi. Kita guna, bukannya kita dapat sesuatu benda, tahu sesuatu benda berkaitan teknologi, kita tak guna. Itu kita tak manfaatkan. Kalau kita guna, itulah kita manfaatkan benda yang kita tahu. Manfaatkan ilmu yang kita tahu. Kita beramal dengan ilmu yang kita tahu. Okey. Baik, seperti biasa, kita akan mengasah, memperkemaskan lagi kemahiran mendengar, bertutur. Mendengar bertutur yang saya selalu sebut ni apa sebenarnya? Baik, mendengar bertutur ni sebenarnya kalau di dalam bilik darjah, di dalam kelas, bila saya menyampaikan sesuatu perkara ataupun saya menyampaikan isi pelajaran, kamu mendengar dan kamu boleh sebut balik. Kamu boleh ulang balik ataupun kamu boleh buat ulasan berkaitan apa yang kamu dengar, apa yang saya sampaikan. Kalau kamu boleh menyampaikan dengan baik apa yang kamu faham, apa yang kamu dengar, maksudnya kemahiran mendengar dan bertutur kamu sangat baik. Itulah maksud kemahiran mendengar dan bertutur. Maksudnya kita dengar, kemudian kita boleh sampaikan balik. Kita boleh bagi tahu balik pada orang lain. Itulah kemahiran mendengar dan bertutur. Seterusnya kita nak asah kemahiran membaca. Kemahiran membaca ni apa pula? Maksudnya, kalau dalam kelas saya akan minta kamu baca secara berkumpulan ataupun baca secara individu. Di situ sebagai guru, saya akan kenal pasti yang mana murid yang masih belum menguasai kemahiran membaca. Yang mana yang sudah menguasai kemahiran membaca. Biasanya murid tahap 2 ni sudah menguasailah kemahiran membaca. Baik. Satu lagi, kemahiran membaca juga, kamu faham apa yang kamu baca. Bukannya kamu baca, sekadar baca, habis. Tak faham apa. Itu kamu belum menguasai kemahiran membaca. Macam mana nak tahu kamu sudah menguasai ataupun kemahiran membaca kamu itu baik? Bila kamu baca, kamu faham apa yang kamu baca. Kamu boleh ceritakan pada orang lain apa yang kamu faham. Itu kemahiran membaca kamu baik. Saya harap kamu fahamlah. Takut ada yang tanya, cikgu ni selalu sebut kemahiran mendengar bertutur, kemahiran membaca, kemahiran menulis. Apa benda tu? Jadi saya telah bagi tahulah supaya ada yang supaya tiada yang tertanya-tanya benda cikgu sebut ni. Baik. Pada akhir sesi pembelajaran nanti, kamu akan kenal pasti, akan tahu 4 jenis ayat bahasa Melayu pada bahan yang akan dikaji. Maksudnya lepas ni kita akan kaji satu bahan dan kenal pasti jenis ayat pada bahan tersebut. Jenis ayat bahasa Melayu ada berapa? Ada 4. Ayat tanya, ayat penyata, ayat perintah, ayat seruan. Ada 4 jenis ayat bahasa Melayu. Ini pun telah kamu pelajari sewaktu kamu tahun 3, tahun 4, tahun 5. Tahun 6 pun kamu ada pelajari pada awal tahun hari tu. Pada awal-awal PDPR pun ada video yang saya hasilkan berkaitan jenis ayat bahasa Melayu. Baik, seterusnya kamu perlu menjawab 5 soalan pemahaman berdasarkan teks pengesan penyakit denggi. Jadi, 2 perkara ini yang kamu akan dapat setelah selesai mengikuti sidang video ini. Setelah selesai menonton video ini, kamu akan tahu, ingat balik berkaitan jenis ayat bahasa Melayu dan juga kamu perlu jawab 5 soalan pemahaman
berkaitan teks yang kita akan bincang selepas ini. Terus ke muka surat 155 dan kamu akan tengok ada perbualan antara Jian Hui dengan ayahnya lah. Mereka berbincang berkaitan teknologi. Teknologi rumah pintar. Bukannya rumah itu ada otak, boleh berjalan, boleh bekerja. Bukan. Teknologi rumah pintar ni sebenarnya rumah itu dilengkapi dengan alat-alat teknologi. Jadi itulah rumah pintar. Bukannya rumah itu ada otak, pergi sekolah, masuk universiti, kahwin, dapat anak, cucu, mati. Tak. Itu bukan takrifan rumah pintar. Seperti yang saya bagi tahu, teknologi rumah pintar ni maksudnya rumah itu dilengkapi dengan pelbagai alat berteknologi. Itu maksud teknologi rumah pintar. Baik. Apa yang perlu kamu buat adalah macam saya bagi tahu tadi, kenal pasti jenis ayat pada bahan yang kita kaji ini. Baik. Yang pertama kita tengok apa yang ayah Jian Hui katakan, apa yang ayah Jian Hui bicarakan. Apakah maklumat yang sedang kamu baca, Jian Hui? Itu jenis ayat apa? Jenis ayat apa? Ayat tanya. Kenapa ayat tanya? Sebab ada tanda tanya. Kamu ingat itu je. Kalau ayat itu ada tanda tanya, ada tanda soal, maka ayat itu ayat tanya. Kalau dia tiada kata tanya, tapi ayat itu ada tanda tanya, ada tanda soal, pun sama. Itu ayat tanya. Ingat ini, ingat satu ni je. Ayat tanya mesti ada tanda soal atau tanda tanya. Itu ayat tanya. Kemudian, apa yang Jian Hui jawab? Saya sedang membaca maklumat tentang teknologi rumah pintar. Maklumat ini ditulis oleh seorang pakar keselamatan rumah. Itu ayat apa? Ya, ayat penyata. Bagus. Maksudnya kamu dah faham lah tu. Ayat penyata ni ayat biasalah. Itu beg tangan. Ini kerusi. Itu bola. Ayat biasa. Itulah ayat penyata. Kemudian kita tengok di bawah tu lagi. Tolong ceritakan kebaikan teknologi itu kepada ayah. Ayah ingin mengetahuinya secara lebih lanjut. Baik. Tolong ceritakan kebaikan teknologi itu kepada ayah. Yang ini ayah dia minta dia explain. Dalam bahasa Inggerisnya lah. Ayah Jian Hui minta Jian Hui terangkan kepada ayah dia. Apa kebaikan teknologi ni? Ayah dia minta. Ayat apa itu? Ayat perintah atau ayat suruhan. Ayat perintah atau ayat suruhan ini ayat yang kita guna untuk menyuruh atau meminta seseorang melakukan sesuatu atau melarang orang daripada melakukan sesuatu. Itulah ayat suruhan atau ayat perintah. Kamu berdiri? Berdiri sekarang. Berdiri. Tersenyum. Berdiri. Okey, baik, bagus. Duduk. Duduk cepat pula. Suruh berdiri susah nak faham. Walaupun dalam video rakaman saya tahu. Saya nampak kamu buat apa. Baik, bila diminta atau disuruh melakukan sesuatu, itulah ayat perintah. Itulah ayat suruhan. Baik, kita tengok seterusnya. Kemudian Jian Hui diterangkanlah teknologi rumah pintar apa semua tu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 maklumat berkaitan dengan teknologi rumah pintar. Kemudian di bawah sekali. Pakar keselamatan ini ayah kenal.
Itu kata seru. Pakar keselamatan ini ayah kenal. Tanda seru. Baik di sini. Ingat, kalau ayat itu ada tanda seru, maka ayat itu ayat seruan. Ayat seru. Mesti kalau ayat itu ada tanda seru, ayat itu ayat seruan. Satu lagi, biasanya ayat seruan ni ada kata seru. Tapi yang mudah ingat macam ayat tanya tadilah. Kalau ayat tanya, mesti ada tanda tanya atau tanda soal. Kalau ayat seruan, mesti ayat itu ada tanda seru. Jadi saya harap kamu sudah ingat, sudah faham dan kuasai jenis ayat bahasa Melayu. Ada 4 tu sahaja. 4 tu sahaja. Ayat tanya, ayat penyata, ayat seruan dan juga ayat perintah. Baik. Kalau kita tengok butiran berkaitan teknologi rumah pintar. Sebenarnya dalam butiran itu kebanyakan ayat yang digunakan ayat pasif. Ayat pasif. Ayat pasif, ayat aktif. Sebenarnya kita perlu untuk muka surat ini ada 2 perkara sebenarnya. Satu berkaitan jenis ayat. Satu lagi berkaitan dengan ragam ayat. Baik, ragam ayat ini ayat aktif, ayat pasif itulah. Tapi untuk ayat aktif, ayat pasif itu kita telah bincangkan sebelum ini. Telah kita pelajari pada video sebelum ini. Jadi sekadar sepintas lalu sajalah kita bincang sama-samalah. Okey, untuk untuk maklumat yang pertama ni, poin yang pertama, barangan elektrik di rumah dapat dikawal melalui telefon bimbit. Itu ayat pasif. Yang kedua, alat keselamatan. Baik, kenapa ayat pasif? Sebab ada kata kerja dengan imbuhan di situ. Dikawal. Sebenarnya itu kata kerja pasif di. Baik. Alat keselamatan rumah seperti penggera, kekunci pintu serta paparan kamera litar tertutup dapat dikawal dari jauh, ayat pasif. Masa dan bil elektrik dapat dijimatkan. Masa dan bil elektrik dapat dijimatkan. Ayat pasif. Kemudian, apa lagi? Sistem pencahayaan dan pengudaraan rumah dapat dikawal secara automatik. Sistem pencahayaan dan pengudaraan rumah dapat dikawal secara automatik. Dikawal. Pun sama ayat pasif. Mesej amaran dihantar, ayat pasif. Terus ke telefon bimbit pengguna apabila berlaku pencerobohan. Seterusnya, sekiranya pengguna terlupa untuk menghidupkan penggera sebelum keluar rumah, mereka dapat mengaktifkannya pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Ayat aktif. Untuk huraian pasif aktif, kamu tengoklah video-video sebelum ini. Sebab sudah diterangkan dengan terperinci pada video tersebutlah. Seterusnya, terus ke muka surat 156 dan kamu akan lihat ada satu teks bertajuk pengesan penyakit denggi. Pengesan penyakit denggi. Baik, seperti biasa, seperti yang awal tadi saya bagi tahu, macam mana nak tahu kemahiran membaca kamu itu baik ataupun masih lagi lemah? Kalau kemahiran membaca kamu itu berada pada tahap yang baik, kamu faham apa yang kamu baca. Kalau kamu tak faham apa yang kamu baca, maksudnya kemahiran membaca kamu belum berada pada tahap yang baik.
Jadi, apa yang perlu kamu buat adalah seperti biasa, baca teks ini, fahamkan apa yang disampaikan oleh teks ini, kemudian jawab kelima-lima soalan pemahaman di sebelah kanan itu. Baik. Memang soalan pemahaman perlu untuk menguji atau menilai sama ada kamu faham atau tidak teks yang kamu baca. Tak kisahlah teks mana pun. Sebenarnya, soalan pemahaman itu wujud ataupun diciptanya soalan pemahaman itu sebenarnya untuk menguji kamu faham ke tidak apa yang kamu baca, apa yang kamu dengar. Itulah fungsi soalan pemahaman ni. Kalau kamu gagal dalam menjawab soalan pemahaman, maksudnya kamu masih lemah dalam kemahiran membaca ataupun mendengarlah. Baik, yang ini membaca. Baik, soalan pertama, apakah maksud perkataan bioteknologi? Perkataan ini ada pada ayat pertama dalam teks ini. Kejayaan negara dalam bidang bioteknologi amat membanggakan. Apakah maksud bioteknologi? Yang ini kamu perlu buat carian. Sama ada menggunakan kamus dewan ataupun kamu menggunakan enjin carian. Google lah. Seperti yang saya bagi tahu pada video-video yang lepas, seeloknya pada peranti kamu itu, pada telefon ke, tablet ke, laptop kamu ke, tak kisahlah apa-apa gadget, kamu install. Install aplikasi kamus dewan offline. Jadi mudah, type sahaja. Bila ada aplikasi itu, kamu type sahaja perkataan yang kamu nak tahu maksud. Nanti adalah keluarlah maksud dia. Tapi sebenarnya elok kalau kamu ada kamus dewan. Cuma aplikasi itu memudahkanlah. Jadi kita gunakanlah kemudahan yang disediakan. Baik, itu soalan pertama. Soalan kedua, siapakah Profesor IR Dr. Fatimah binti Ibrahim? Siapakah profesor? Prof tu profesor lah. IR Dr. Fatimah binti Ibrahim. Baik. IR ni sebenarnya gelaran kepada jurutera. Gelaran kepada jurutera. Kalau dia ada sambung sambung kursus ke, sambung pelajaran dia ke peringkat yang lebih tinggi, maka jurutera itu akan dapatlah gelaran IR. Profesor IR Doktor, DR tu doktor, Fatimah binti Ibrahim. Siapa profesor ni? Ada jawapan dia dalam teks. Ketiga, bagaimanakah cara untuk menggunakan alat pengesan virus denggi ini? Bagaimanakah cara untuk menggunakan alat pengesan virus denggi ini? Jawapannya ada dalam teks. Soalan keempat, berapa lamakah masa yang diperlukan oleh alat ini untuk mengesan virus denggi? Pun ada dalam teks. Soalan terakhir, apakah yang perlu dilakukan untuk mengurangkan kes demam denggi di negara kita? Yang ini tiada dalam teks. Yang ini soalan kebat. Kamu kena fikir sendiri berdasarkan pengetahuan yang sedia ada pada diri kamu. Macam mana kita nak kurangkan atau nak kawal kes demam denggi di negara kita? Untuk pengetahuan kamu, kes demam denggi di negara kita cukup tinggi. Sebenarnya sangat tinggi. Cuma disebabkan demam denggi ini bukan perkara biasa. Cuma berlaku setiap tahun dah. Lama-kelamaan itu kesedaran rakyat, kesedaran masyarakat berkaitan demam denggi ini semakin kurang. Sebab tiap tahun sentiasa, tiap masa ada sahaja kes demam denggi. Jadi demam denggi ini sebenarnya
berpunca daripada sejenis nyamuk. Itu nanti kamu buat carian sendirilah. Apa itu nyamuk apa yang menyebabkan demam denggi ni. Kamu buat carian sendirilah. Saya rasa kalau kamu tak buat carian pun kamu dah tahu nyamuk apa. Baik. Cari semua jawapan bagi kelima-lima soalan itu. Nak tahu jawapan itu, tak nak kamu kena faham teks ini. Jadi itulah fungsi soalan pemahaman. Supaya kamu faham apa yang kamu baca. Baik, itu sahaja untuk sesi pembelajaran kita kali ini. Jadi, saya harap apa yang diterangkan, apa yang dijelaskan pada sesi pembelajaran ini, seperti biasalah kamu dapat faham dan dapat laksanakan apa yang diminta untuk kamu laksanakan. Jadi, kita bertemu pada sesi pembelajaran akan datang. InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.